الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Al-Imam Al-Ghazali menyatakan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub pada menyatakan larangan berbuat bid'ah dan juga larangan mengikut hawa nafsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah daripada berbuat sesuatu yang baru kerana mengada-ngadakan sesuatu yang baru adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap kesesatan itu tempatnya di dalam neraka. Kullu muhdasin bid'atun wa kullu bid'atun dalalah wa kullu dalalatin finnar. Maka setiap sesuatu yang baru itu, mengadakan sesuatu yang baru itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Dan setiap kesesatan itu tempatnya di dalam neraka. Maka ulama mengatakan bid'ah yang dimasukkan di sini adalah bid'ah dalalah, bid'ah yang membawa kepada perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka Imam Al-Ghazali menyatakan bid'ah itu ada dua, satu bid'ah hasanah, satu bid'ah sayyi'ah. Izzuddin Abdul Salam membahagikan bid'ah itu kepada lima, yakni ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunat, ada bid'ah yang harus, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang haram. Maka bid'ah yang haram inilah bid'ah yang dimaksudkan kullu bid'atin, kullu muhdatsin bid'ah. Setiap perkara yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu, yakni bid'ah yang diharamkan itu adalah membawa kepada kesesatan. Wa kullu dalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu akan dimasukkan di dalam api neraka. Izzuddin mengatakan bahawa Izzuddin Abdul Salam yang terkenal dengan Sultanul Ulama satu ketika dahulu membahagikan bid'ah itu kepada lima. Ada bid'ah yang wajib. Seperti apa? Seperti mempelajari ilmu nahu bahasa Arab. Contohnya, menjadikan itu wajib untuk memahami ilmu-ilmu yang lain. Maka wajib di situ, wajibnya kifayah, fardu kifayah. Dan yang kedua, bid'ah yang sunat. Bid'ah yang sunat ini seperti apa? Seperti membina madrasah-madrasah. Dahulu dibina, tidak dibina madrasah, hanya berada dalam masjid, dia panggil ahli suffah. Maka Rasulullah lah yang mengasas pondok-pondok. Jadi pengajian pondok bersama Nabi itu dalam masjid, dia panggil ahli suffah. Suffah ini adalah orang yang membersihkan diri. Lalu ahli suffah ini dikenali dengan ahli sufi. Orang yang membersihkan diri, belajar di serambi Masjid Nabawi ataupun belajar di Masjid Nabawi, Masjid Nabi bersama dengan Nabi. Inilah pelajar-pelajar Nabi. Pelajar-pelajar yang bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pengajian itu di masjid. Lalu kemudian hari ini diadakan madrasah-madrasah, pondok-pondok. Maka ulama kata Nabi dulu tak buat pondok-pondok, madrasah-madrasah, itu perkara baru. Tapi itu perkara yang dibenarkan, yang dibolehkan. Maka ulama mengatakan itu bid'ah yang sunat. Boleh. Ada juga bid'ah yang harus. Bid'ah yang harus itu seperti dikatakan bahawa ada membenarkan, meletakkan kalimah-kalimah maknanya pada dinding-dinding masjid dengan syarat tidak membawa kepada mengganggu ibadat. Jadi kalau boleh tepi-tepi macam atas-atas ni tak apa,
Tapi kalau depan ni bimbang, masa angkat takbir tengok baca ayat Quran itu, jadi takut mengganggu. Maka ada ulama kata itu harus boleh, tidak ada masalah. Adapun menghiaskan masjid jadi cantik-cantik macam Masjid Nabawi hari ini, macam Masjidil Haram jadi cantik, maknanya menghiaskan itu harus. Walaupun di zaman Rasulullah masjid hanya daripada pelepah tamar dan seumpamanya. Maka ada kata bid'ah yang makruh, dia boleh, tapi ada makruh, maknanya ada mengatakan ini makruh, ada mengatakan ini tidak makruh, wallahu alam. Tapi di antara perkara yang Rasulullah tidak lakukan ialah bersalaman lepas daripada sembahyang asar. Lepas sembahyang kan orang bersalaman, maka maknanya tidak pernah dilakukan. Hanya ulama kata boleh. Dari segi perbuatan itu maknanya tidak pernah dilakukan. Ada mengatakan makruh, tetapi di sudut yang lain Nabi suruh tasawahu, bersalamlah kamu bila-bila masa. Maka ada mengatakan antara bid'ah yang makruh menghias masjid melampaui batas sampai dipenuhi habis dengan apa ni, dengan ayat-ayat hiasan-hiasan sehingga mengganggu ibadat. Ini ada mengatakan bid'ah yang makruh. Adapun bid'ah yang haram inilah yang dikatakan bid'ah yang sesat. Bid'ah yang sesat. Jadi bid'ah yang sesat ini memang keluar daripada ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan-amalan khurafat seperti menyembelih binatang untuk memuja roh contohnya, itu sesuatu yang mana keluar daripada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis yang lain dikatakan bahawa barang siapa yang membuat sesuatu baru dalam urusan agama, perbuatan itu tidak diterima. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdasa min amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun." Sesiapa yang mengadakan sesuatu yang baru tetapi tidak didatangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ianya ditolak. Maka tidak didatangkan oleh Nabi, yakni tidak boleh diambil sebab daripada sumber-sumber yang Nabi datangkan. Apa yang didatangkan oleh Nabi, sumbernya adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan dua khazanah, aku tinggalkan dua harta aku yang amat besar, yang amat penting selepas daripada kewafatan aku, dan seandainya engkau berpegang dengan kedua-duanya ini, maka engkau tidak akan sesat. Apa dia? Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sumber yang didatangkan daripada Nabi itu Al-Quran, sumber yang didatangkan daripada Nabi itu hadis Nabi. Maka wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, maka Rasulullah itu mengajar kitab dan hikmah, kata ulama mengajar Quran dan hadis. Maka man ahdasa min amrina haza, sesiapa yang mendatangkan sesuatu perkara yang baru, ma laisa minhu, tidak daripada aku, yakni tidak ada contoh daripada Quran, tidak ada contoh daripada hadis. Tapi kalau ada contoh daripada Quran, daripada hadis, maka itu dibenarkan. Bila mana ada contoh dan juga ada daripada Quran hadis, maka ulama mengatakan sumber hukum ini ada 5. Apa dia? Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma' ulama. Ijma' ulama pun dia ambil kira. Yang keempat adalah qiyas. Qiyas 4 sumber. Adapun ihtisan dan sebagainya itu maknanya dikatakan bahawa sumber yang besar ni 4. Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas. Ini sumber yang besar. Jadi ada orang pertikaikan, ini tidak ada didatangi oleh Nabi. Ya benar, tidak didatangi oleh Rasulullah. Tetapi ada sumber daripada Quran, ada sumber daripada ijma' ulama. Ijma' ulama ni kadang-kadang diambil daripada perbuatan-perbuatan sahabat, perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Kalau orang bertanya, adakah kita sembahyang kita sebut usolli itu bid'ah? Kerana Nabi tidak ada menyebut usolli dan tidak ada hadis yang Nabi menyebut usolli. Memang benar, Nabi tidak ada daripada hadis, tidak ada daripada Quran. Jadi kalau tidak ada daripada Quran dan hadis, terus bid'ah. Nanti dulu, jangan kata bid'ah.
walaupun tidak ada daripada Quran, tidak ada daripada hadis, dia ada daripada sumber yang ketiga. Apa dia? Ijma' ulama. Oh, itu tidak putus. Ada ulama kata tidak ada niat, tak perlu usolli. Tidak juga. Kalau tidak ada daripada ijma' ulama, pergi yang keempat, kias. Maka usul itu datangnya daripada kias. Kias daripada kiasan, daripada kias. Kias daripada mana? Kias daripada perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada mana kiasnya itu? Kata Al-Imam Qastalani, menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengerjakan haji, Nabi berlapas. Ketika mengerjakan haji, Nabi berlapas. Maka ulama mengambil hukum kias. Kerja haji itu wajib, solat itu wajib. Maka dikiaskan dengan perbuatan Nabi yang berlapas dalam ibadat haji. Maka dikiaskan dengan Nabi yang berlapas dalam ibadat haji. Maka didatangkan oleh ulama-ulama Asy-Syafi'iyah seperti Imam Nawawi contohnya, dan beberapa imam-imam yang lain menyatakan boleh kita ini berlafaz dengan menyatakan usolli fardhul maghribi dan seumpamanya. Maka itu tidak termasuk di dalam perkara bid'ah. Tidak termasuk dalam perkara bid'ah kerana sesungguhnya ia ada sumber kias itu diambil daripada perbuatan Nabi. Ada pun yang dikatakan sunnah itu, apa yang dikatakan sunnah Nabi? Sunnah Nabi itu adalah ma sunida ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa takririn. Maka apa-apa yang disandar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disandarkan kepada Rasulullah, sama ada perbuatan, sama ada perkataan dan juga ketetapan Nabi. Apa makna ketetapan Nabi? Antaranya Nabi bersetuju dengan perbuatan tadi. Nabi tidak larang, Nabi tidak marah. Ya, ada sahabat buat, Nabi tak buat pun. Nabi tak buat tapi sahabat buat. Maka kita tanya, kita pernah dengar tak orang azan subuh, as-salatu khairum minan naum? Pernah. Nabi tidak ajar begitu pada sahabat. Hadis mengenai Abdullah bin Zaid tu, mengenai dia bermimpi, ya Rasulullah, saya mimpi datang satu orang mengajar kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah. Maka Nabi pun Nabi tanya dia, apa kalimahnya? Dia pun beritahu kalimah itu. Maka kalimah itu digunakan buat azan. Ketika itu Saidina Umar pun berkata, saya pun mimpi macam itu. Maknanya makin nyata sama. Saidina Umar mimpi orang ajar kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai ke azan la ilaha illallah, sama dengan Abdullah bin Zaid. Sama juga sahabat Nabi ini. Lalulah Nabi kata, ajar kalimah ini pada Bilal ibn Rabah. Maka dia ajar pada Bilal ibn Rabah. Maka Bilal ibn Rabah menjadi muazzin. Tiba-tiba sampai waktu subuh, Saidina Bilal tambah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum tu ingat tidak ada hadis. Dalam hadis ada buat solat tu. Cuba baca hadis mengenai azan ni. Tidak ada pun. Tidak ada as-salatu khairum minan naum. Maka Nabi panggil Saidina Bilal. Mu kata apa tadi? Maka Saidina Bilal kata, saya tambah as-salatu khairum minan naum. Maka Nabi membenarkan dia. Nabi tak kata berapa mu tambah-tambah, Nabi marah. Nabi membenarkan dia. Maka lihat perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu dilakukan oleh sahabat. Maka di sini kita faham, sesuatu perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tidak boleh terus kita mengatakan bid'ah. Selagi mana ada takrir, selagi mana ada sandaran daripada Nabi SAW, maka ia dibenarkan. Maka tidak semudah itu kita nak membid'ahkan orang, walaupun dilihatnya perkara baru. Dan banyaklah bagaimana Saidina Osman ibnu Affan laungkan azan pada hari Jumaat 2 kali, sedangkan di zaman Nabi SAW laungkan azan sekali je sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat sekali je. Itulah azan, itulah khutbah, habis khutbah tu iqamah. Kita pula azan dulu sekali, lepas azan sembahyang sunat pula, lepas sembahyang sunat pula, kemudian azan sekali lagi, baru baca khutbah, lepas baca khutbah baru iqamah. Mari mana azan 2 kali ini Rasulullah tunjuk? Dah, di zaman Rasulullah tidak begitu. Habis itu, ini yang dibawa oleh Saidina Osman ibnu Affan. Dah boleh ke Saidina Osman ibnu Affan kata gitu? Apa Nabi kata pada sahabat? Alaikum bis sunnati
sunnati wa sunnati khulafa' ar-rasyidin. Kamu kena pegang sunnah aku dan ikut sunnah khulafa' ar-rasyidin. Siapa khulafa' ar-rasyidin? 4 imam besar. Siapa dia? Yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. 4 orang ini khulafa' ar-rasyidin. Nabi mengatakan, alaikum bisunnati, pegang sunnah aku, wa sunnati khulafa' ar-rasyidin, dan sunnah khulafa' ar-rasyidin. Lepas Rasulullah wafat, dia buat azan 2 kali. Lepas Rasulullah wafat, dia sembahyang tarawih 20 rakaat. Zaman Rasulullah 8 je, salat bina samani rakaatin. Kami sembahyang 8 rakaat berjemaah. Maknanya, tapi Rasulullah wafat, Rasulullah Sayyidina Utsman buat 20, Sayyidina Umar buat 20. Itu semua tidak dilakukan di zaman Rasulullah. Itu semua tidak dilakukan di zaman Rasulullah azan 2 kali. Tapi Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar buat. Berani ke kita kata Sayyidina Umar buat bid'ah? Berani ke kita kata Sayyidina Utsman buat bid'ah? Maka para jamaah yang mendengar kuliah ini, bila orang kata tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Quran, terus bid'ah, ini kenyataan yang salah. Terus bid'ah, ini bid'ah, mana ada Quran, hadis tak buat gini, Quran tidak buat gini. Tidak. Tidak boleh menyatakan bid'ah. Kerana selagi mana ada sumbernya. Sumber yang membawa maknanya datang daripada Nabi, daripada Rasulullah, daripada sahabat, yang Nabi SAW bersabda, ashabi kan nujum bi ayyihim ihtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabat aku seperti bintang, mana-mana kamu mengikut sahabat aku, maka kamu dapat petunjuk. Jadi jaga-jaga. Ada orang kata baca Yasin malam Jumaat bid'ah. Baca Yasin. Bagaimana dengan sahabat, tahu tak? Kalau setiap malam Jumaat tu baca Yasin sama cara bid'ah, baik, kita nak tanya, bagaimana dengan satu orang sahabat? Sahabat ni bukan setiap minggu, setiap hari baca qul huwallahu ahad je. Qul huwallahu ahad saja, tak ada. Kalau dia jadi imam, tak ada surah lain. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, itu saja. Maka sahabat heran, mu ni tak ada surah lain ke? Dah jumpa Rasulullah, beritahu pada Rasulullah. Rasulullah panggil, dah orang bahasa Terenunya, dah berapa membaca qul huwallahu ahad sama? Maknanya tak ada baca surah lain. Lalu dia kata dia suka sangat surah ini. Suka sangat surah ini, dia kasih surah ini, dia suka pada surah ini, dia cinta pada surah ini. Apa Rasulullah kata? Wajib dia masuk syurga. Yang main, wajib dia masuk syurga. Sebab kena faham, dalam Quran ini menjadi teman. Kalau kita dalam waktu yang sama, biar ada satu surah yang menjadi teman kepada kita. Maknanya, maka dikatakan bahawa setiap sesuatu yang datang daripada Nabi, daripada Rasulullah itu tidak boleh dipanggil bid'ah. Yang tidak datang kepada Nabi, daripada Nabi tidak ditunjukkan, tidak boleh dikatakan bid'ah dolalah, kecuali kata Imam Syafi'i bid'ah hasanah. Bid'ah yang perkara baru yang dibenarkan. Maka Nabi bersabda, selepas kematianku hendaklah kamu mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa' ar-rasyidin. Maknanya Nabi bersabda, dan hadis-hadis tersebut dapat dipahami bahawa setiap perbuatan yang menyalahi Al-Quran, yang menyalahi sunnah, dan yang menyalahi sepakatan para ulama, itu dipanggil ijma' ulama. Maknanya kalau tak ada daripada Quran, tak ada daripada hadis, tidak ada daripada ijma' ulama, tidak ada qiyas, barulah kita boleh kata ini adalah bid'ah yang ditolak. Ini kata Imam Syafi'i ni, Imam Al-Ghazali kata begitu, bukan kita kata. Kita dah faham Quran hadis saja. Dah kesepakatan ulama. Maknanya yang qiyas juga termasuk perkara yang diterima oleh ulama. Perkara yang diterima oleh ulama. Barulah perbuatan tersebut kalau tak ada dari qiyas, tak ada ijma' ulama pun, tak ada Quran hadis, tidak ada, maka maknanya ia tertolak. Apa dalil qiyas ni? Apa dalilnya? Baik, ada satu orang sahabat, namanya apa? Muaz bin Jabal rasanya, dihantar ke Yaman. Bila dihantar ke Yaman, Rasulullah tanya padanya, maknanya tanya kepada dia, maknanya bagaimana nanti kalau kamu duduk di Yaman, kamu nak memerintah, kamu nak guna apa? Saya guna Quran. Saya akan guna Quran. Baik, Rasulullah tanya, dah kalau perkara itu tidak ada dalam Quran, saya guna hadis Nabi.
Dan kalau tak ada Quran dan hadis, saya guna ijtihad saya, pandangan saya sendiri. Pandangan saya sendiri. Jadi ketika ijtihad satu lagi, terlupa. Ada ijtihad. Jadi nak beritahu pandangan dia sendiri. Pandangan sahabat Nabi sendiri pun mengikut maknanya panduan daripada Quran dan hadis. Maka Nabi pun menyatakan bahawa segala puja dan puji bagi Allah, yang mana Rasulullah ni telah melantik orang yang kena pada orang dia. Maknanya nak merentah dengan Quran, dengan hadis, dengan ijtihad dia sendiri berdasarkan Quran dan hadis. Jadi kalau tidak ada Quran hadis, rujuk kepada maknanya ijma' ulama. Bukan ulama zaman kita ni, ulama-ulama yang mutabar. Seperti siapa? Seperti ulama mujtahidin. Ulama mujtahidin ada 4. Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Maknanya rahimahumullah, moga-moga Allah merahmati meridai mereka. Imam Abu Hanifah, beliau ini mengatakan bahawa di antara ulama mujtahidin. Yang awal, yang kedua Imam Malik. Imam Malik itu anak muridnya kepada Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Syafi'i anak murid kepada Imam Malik. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal anak murid kepada Imam Syafi'i. Mereka keempat-empat itu ulama mujtahidin, sangat alim mereka itu. Mereka empat-empat orang ini memahami Quran dan hadis. Di bawah Imam Syafi'i ada ulama tarjih. Ulama tarjih ada 4. Ada Imam Nawawi, ada Imam Rafi, ada Ibnu Hajar, ada Syekh Ramli. 4 orang. 4 orang ini ulama tarjih yang menghuraikan kenyataan-kenyataan Imam Syafi'i. Maknanya, maka kita rujuk pada ulama-ulama ni, bukan ulama mutaakhir ini, tidak. Orang zaman kita, orang alim zaman kita adalah orang yang faham kenyataan ulama-ulama dulu. Maknanya bukan maknanya segala ilmu dia ambil daripada ulama-ulama yang terdahulu. Baik, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memberi contoh kebaikan, ia akan mendapat pahala perbuatannya, dan pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Jadi kalau kita tunjuk contoh yang baik, orang pun ikut, perkara itu baik, setiap orang benda baik itu orang ikut dapat pahala. Maka nak tanya, ada orang kata tahlil bid'ah, maka ditanya tentang dia, apa yang ada dalam tahlil itu? Yang ada dalam tahlil itu baca Quran, betul? Adakah baca Quran itu bid'ah? Tidak, ya ada. Apa yang ada dalam tahlil itu? Yang ada dalam tahlil itu la ilaha illallah. Adakah la ilaha illallah itu perkara yang membawa kepada kejahatan? Tak. Mana? Dah baca la ilaha illallah dapat pahala, dapat pahala. Dah di mana bid'ahnya? Di mana bid'ahnya? Maka tahlil selepas daripada kematian, memberi baca tahlil selepas pada kematian, maknanya maka itu bukan, tidak boleh kita katakan bid'ah. Kerana perbahasan dia adalah adakah sampai pahala orang yang hidup kepada si mati. Maka ulama dalam mazhab kita Syafi'i kata sampai. Tiba-tiba orang mengatakan ada ulama-ulama daripada mazhab Syafi'i kata tidak sampai. Tidak sampai itu siapa kata? Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi kata tidak sampai, cuba rujuk maksud Imam Nawawi. Maksud Imam Nawawi begini, kalau orang buat tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia tak niat pun pada si mati, tak sapalah. Itu maksud dia, tak sapa. Maknanya tak percaya, cuba tengok huraian daripada kitab-kitab yang lain. Apa yang dimaksudkan tidak sampai itu? Sebenarnya sampai. Amalan orang yang hidup kepada si mati itu sampai. Maka tidak jadi masalah kita baca tahlil. Lepas tu dikatakan malam ni suruh Sa'ban baca Yasin 3 kali pun tak boleh. Dah tak boleh nak baca benda. Maka itu sebenarnya dibenarkan, tidak ada masalah. Kerana ulama memilih antara surah-surah yang afdal adalah surah Yasin. Dia tahu tak surah Yasin ini, orang yang banyak baca surah Yasin, nanti dekat padang mahsyar orang lain panas dahaga, dia tak panas, dia dahaga. Siapa yang melindungi? Surah Yasin. Surah Yasin antaranya fadilat. Maknanya, maka ulama memilih ini malam besar, malam nisfu Sa'ban, ini malam hari raya malaikat.
Malam hari raya malaikat ada di antaranya malam nisfu Sa'ban. Maka malaikat bergembira malam itu, tapi tak main ngecung lah. Maknanya bergembira bab malam raya malaikat. Jadi nak bagi tahu ketika itu malaikat mendoakan orang yang buat ke amal-amal kebajikan. Maka ulama pilih kita kena cari surah yang terbaik untuk kita nak dapat fadilat di malam nisfu Sa'ban ini. Maka ulama memilih surah itu surah Yasin. Itu je persoalan dia. Mu nak baca surah lain kat pandamu lah maknanya. Tapi tidak boleh membida'ahkan, menyatakan bahawa orang yang membaca Yasin itu bida'ah dan sebagainya. Jadi jaga-jaga hari ini, jangan cepat-cepat bida'ah. Ni sikit-sikit bida'ah. Maulid bida'ah lah, selawat syifa bida'ah lah. Ini semua tidak memahami yang sebenarnya. Baik, kita tengok. Maka dikatakan sebaliknya, barang siapa yang memberi contoh keburukan, maka bila ada contoh-contoh yang baik, baca Yasin, tahlil, berzikir, semua baik, maka dia akan dapat kebaikan, dapat pahala. Maka dikatakan barang siapa memberi contoh keburukan, ia akan mendapat dosa dari perbuatannya dan dosa orang-orang yang mengikutnya sampai hari kiamat. Jadi kita begitu, jangan anjur benda-benda yang mendatangkan dosa. Kita adalah orang pertama yang menganjur benda-benda yang mendatangkan dosa. Sama ada pesta ke apa-apa, benda-benda yang datang dosa, kita anjur. Lepas kita anjur, orang pun ikut berterusan. Kita mati, kita pun dapat saham dosa. Nak gitu? Baik kita menganjur kepada perkara baik. Siapa yang menganjurkan kuliah contohnya, kita buat majlis kuliah ni bermula daripada waktu pagi. Tak ada orang buat di waktu pagi, kita pun buat. Lepas tu ada ustaz, lepas tu ustaz lain sambung, kita pun mati. Maka selagi mana perkara baik itu berterusan, kita dapat pahala. Maka para jemaah buat cari jalan. Apa dia yang mendapat? Ya, kita jadi orang yang menunjuk jalan kebaikan. Contoh kita panggil ahli keluarga kita buat sebulan sekali kita buat tahlil nak kepada anak beranak kita. Contohnya. Jadi sebulan kali kita panggil anak beranak saja, bukan orang luar tu. Tak panggil, kita panggil anak beranak saja, kita pun hadiah ke toki, datuk, nenek kita yang telah mati tu. Lepas tu berterusan. Sabit kitalah menjadi contoh. Kita mati, anak kita turut. Kita mati, anak kita mati, cucu kita turut. Maka sepanjang perbuatan yang baik yang kita mula-mula sekali, dia akan dapat pahala. Begitu. Maka Al-Imam Qatadah radhiyallahu anhu berpendapat bahawa mengenai ayat dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, agama Islam yang lurus, maka hendaklah kamu mengikuti. Inna haza sirati mustaqiman fattabi'uni. Maka inilah jalan yang lurus, maka hendaklah kamu ikuti. Jalan yang membawa petunjuk, jalan yang menghala ke syurga. Maka sedangkan iblis membuat jalan-jalan yang membawa kesesatan, membawa kepada neraka. Ibnu Mas'ud mengatakan bahawa ketika mana Rasulullah membaca ayat ini, dia ambil satu kayu, dia goreskan. Katanya ranting, goreskan, dia kata inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uni. Inilah jalanku yang lurus, hendaklah kamu ikut. Ini jalan lain ni. Maka Nabi pun buat gores jalan yang lain. Siapa yang ikut jalan ni sesat. Maka umpama satu pokok, satu ada dahan. Maka ini jalan yang lurus ni. Nanti kalau mau masuk lorong ni, itu jalan-jalan kesesatan. Maka ikutlah jalan yang sebenar. Jalan yang sebenar, jalan yang mana? Jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah dan Rasul. Jalan yang maknanya yang dia melalui ataupun sumbernya daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian baginda mengoreskan dua garis lagi di sisi kanan, dan kiri garis pertama sambil berkata, inilah jalan syaitan mengajak kamu agar mengikut jalannya. Baik, mula Nabi goreskan ataupun torehkan satu umpama ranting, Nabi buat garisan straight je, ataupun garis atas tanah straight saja. Bila straight, Nabi kata inna haza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Inilah jalan aku yang lurus, nak kamu ikut. Bila sudah garis jalan lurus ni, Nabi garis belah kanan satu, belah kiri satu. Umpama pokok dan umpama ada dahan, belah sini satu. Bila garis belah ni, wala tattabi'un subula fatafarraqa bikum an sabilih. Jangan kamu ikut jalan-jalan ini daripada Islam. Jalan-jalan ini akan menyebabkan kamu ini bercerai-berai.
ataupun menghancurkan kamu. Jadi jalan straight, straight jalan. Ada pun jalan ni bersimpang, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Maka jaga-jaga kita kenalah ikut jalan. Maka baru-baru ini saya pergi ke Sarawak. Tiba-tiba jumpa satu jamaah, dia tanya, saya nak tanya Ustaz, kadang-kadang kita dengar kuliah kau penipala. Macam mana nak ikut? Orang ni kata gini, orang ni kata gini, macam mana nak ikut? Macam mana sumbernya? Kadang-kadang bercanggah orang ni. Dua-dua mengajar belaka, macam mana nak buat? Baik. Yang pertama, jangan menyalahkan orang. Boleh jadi betul belaka. Tapi baik kita ambil sumber begini. Yang pertama, sumbernya mesti Quran, hadis. Apa yang dia cakap ada Quran, ada yang dia cakap ada hadis. Ada Quran, ada hadis tak? Okey, ada Quran, ada hadis belaka dua-dua. Baik. Kemudian ambil yang kedua pula jalan. Jalan yang kedua Nabi mengatakan aku tinggal dua jalan. Dia ada hadis pertama, aku tinggalkan kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat, Quran, hadis. Jadi yang pertama tengok jalan Quran, jalan hadis. Okey, alhamdulillah. Yang kedua hadis Nabi sebut pula, aku tinggalkan kamu dua perkara. Yang pertama Quran, yang kedua ahli keluarga aku. Ahli keluarga aku, ahli bait. Maka kamu tengok jalan ulama-ulama ahli bait. Ini Rasulullah yang memberi pengakuan. Cari ahli bait. Yang orang panggil Habib, apapun orang panggil benda apa ni, Syekh Syarif daripada keturunan Al-Hasani ataupun Al-Husaini. Ini bukan saya kata, ini Rasulullah mengatakan. Kemudian hadis yang ketiga, Nabi cerita mengenai bahtera Nabi Allah Nuh. Rasulullah menceritakan siapa yang naik di atas bahtera Nabi Allah Nuh, dia selamat. Bahtera zaman Nabi kita ni, umat Nabi Muhammadnya, bahteranya adalah ahli bait. Maka tengok ulama-ulama ahli bait. Kemudian pergi yang keempat, tengok siapakah yang paling rapat dengan Rasulullah. Siapakah yang paling rapat dengan Rasulullah? Ikut yang paling rapat dengan Rasulullah dari segi banyak selawatnya, dari segi sunnahnya, dari segi akhlaknya. Ikut itu, insya-Allah mudah penipala. Kamu tidak penipala. Jadi dengan kuliah apa penipala, ambil panduan-panduan yang macam itu. Supaya apa? Supaya kita membawa kepada keselamatan. Maka dikatakan bahawa bila Nabi sebut, Nabi membaca ayat ini, inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'un subula fatafarraqa bikum an sabilih. Maka inilah jalan yang lurus. Mana? Jalan straight ni, garisan straight. Kemudian jalan kiri kanan, wala tattabi'un subula, jangan kamu ikut jalan-jalan yang menyesatkan, fatafarraqa bikum an sabili, nescaya kamu akan bercerai-berai, kamu akan hancur, maknanya tidak bersatu. Ibnu Abbas mengatakan bahawa wala tattabi'un subula, jangan kamu ikut jalan-jalan yang membawa kepada kesesatan. Wal iyazubillah. Jaga-jaga. Kita belajar ilmu, tengok orang-orang dulu kemas ilmu. Mereka belajar ilmu tauhid sifat 20. Sifat 20, Allah Ta'ala ini qadim, tidak ada awal, tidak ada akhir. Allah Ta'ala ini maknanya tidak berhajat kepada makhluk. Tidak berhajat pada makhluk. Tiba-tiba keluar ayat, Allah itu maknanya summastawa alal arsy, Allah itu beristiwa atas arsy. Maka orang pun kata Allah duduk di atas arsy. Itu jaga-jaga. Ini yang dikatakan bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah yang boleh menyesatkan. Akhir sekali disangkanya Allah duduk di langit. Wal iyazubillah. Allah tidak bertempat. Allah tidak berhajat kepada tempat. Maka jaga-jaga jalan. Ibnu Atiyah berkata bahawa yang dimasukkan dengan jalan-jalan itu adalah jalan-jalan yang dilalui oleh kaum Yahudi, kaum Nasrani, kaum Majusi, serta orang-orang yang berbuat bid'ah dalam kesesatan. Inilah yang dibimbangi bid'ah dalam berakidah. Seperti apa? Seperti mengatakan Allah ada tangan. Kerana ada ayat yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, lalu berkata Allah ada tangan. Wal iyazubillah. Boleh jadi sesat. Summa sawa ala arsy, Allah Ta'ala duduk di atas arsy. Maka dikata Allah ada duduk langit. Allah bertempat. Ini jangan membawa kepada kesesatan. Jadi pahaman-pahaman ini, baru ni saya jumpa satu orang pendakwah, dia cerita, dia kata bagaimana ada satu orang itu dihantar video. Orang itu mengajak orang
tahun duduk di pondok, ngajar orang, baca kitab, akhirnya jadi Kristian. Masya Allah, wal iyazubillah. Bahaya. Jadi dalam keadaan itu kita mohon pada Allah agar Allah Ta'ala menjaga kita yang paling bimbang bid'ah yang membawa dari sudut akidah, yang membawa manusia kepada kesesatan. Maka dikatakan bahawa seperti kaum Yahudi, kaum Nasrani, kaum Majusi serta orang-orang yang berbuat bid'ah dan juga kesesatan, Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membenci sunnahku, ia bukan daripada golongan aku. Dan satu lagi, jangan benci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, sesiapa yang benci sunnah aku bukan daripada golongan aku. Jadi jaga-jaga apabila ini sunnah Nabi, jangan benci. Kalau orang bersugi, kita tidak mahu bersugi, jangan benci orang yang menggunakan sugi. Kalau kita tidak mahu memakai serban, jangan memandang remeh pada orang yang memakai serban, kerana ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita orang yang beriman, jangan malu ikut sunnah Nabi. Jangan malu. Bahkan kita kena pertahankan ini sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba sampai peringkat benci kepada sunnah, maka benci pada sunnah ini boleh menyebabkan Nabi tidak mengaku umat. Wal iyazubillah. Dalam hadis yang lain, Baginda bersabda, tidaklah suatu umat berbuat sesuatu yang baru dalam urusan agama setelah peninggalan aku, melainkan hal ini akan menghilangkan sunnah Nabinya. Nabi kata apa? Di antara perkara yang akan umat aku lakukan lepas aku wafat nanti, maknanya mereka akan menghilangkan sunnah aku. Mereka akan meninggalkan sunnah Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga-jaga Nabi ada sebut di akhir zaman nanti orang yang berpegang dengan sunnah Nabi umpama pegang bara api. Maka beruntunglah sesiapa yang berjaya duduk berpegang dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda, sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk ada petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perbuatan adalah perbuatan bid'ah, dan setiap bid'ah tempatnya di dalam neraka, yakni bid'ah yang membawa kesesatan, lebih-lebih lagi membawa kepada rosaknya ataupun bid'ah pada sudut akidah. Sesungguhnya yang aku takutkan adalah keinginan kamu untuk memuaskan perut dan juga alat kelamin kamu, serta sesatnya hawa nafsu. Nabi bimbang takut kamu ini ikut nafsu, lalu banyak makan ataupun membawa kepada penzinaan. Maka jauhilah daripada perkara mengikut hawa nafsu, jauhilah berbuat sesuatu yang baru dalam urusan agama, kerana segala sesuatu yang baru adalah sesat. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghalang taubat orang yang berbuat bid'ah. Siapa yang buat bid'ah, kadang-kadang dia tak mampu nak bertaubat kepada Allah. Maka sebelum mereka meninggalkan perbuatan ini, maknanya orang buat bid'ah boleh mati dalam sesat. Waliyazubillah. Allah Ta'ala tidak akan menerima ibadah orang-orang yang berbuat bid'ah, sama ada puasanya, hajinya, umrahnya dan jihadnya, sehingga ia keluar daripada ajaran Islam seperti keluarnya selembar rambut daripada tepung. Aku telah meninggalkan petunjuk yang sudah jelas untuk kamu. Barang siapa yang mengikuti sunnahku, dia berada dalam petunjukku. Barang siapa yang tidak mengikut sunnahku, dia celaka. Sungguh aku mengkhawatirkan 3 perkara, yakni tergelincirnya ulama, hawa nafsu yang diikuti, hakim yang tidak adil. Wallahu alam. Moga-moga kita dipelihara oleh Allah Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.